Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan syarat-syarat jual beli. Hadis yang ke-831 daripada kitab Bulughul Maram, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu mencegah kedatangan barang di luar kota. Dia terjemah begitu. Barang siapa yang dicegah kedatangannya lalu dibeli terus darinya, maka jika pemilik barang sampai di pasar dan menjumpai harganya lebih mahal, maka dia boleh memilih untuk membatalkan penjualan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan kepada kita tentang suatu sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk peniaga-peniaga. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam larang peniaga menanti di tengah jalan barangan yang akan dibawa oleh orang pendalaman untuk diniagakan di pasar. Tiba-tiba dia membeli barangan tersebut daripada orang pendalaman saat ni, orang kampung saat ni, dia beli dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasar sebelum daripada orang tersebut mengetahui harga di pasar. Baik. Kalau dia beli juga, tiba-tiba tuang dia pergi pasar, tengok harga di pasar lebih mahal jauh daripada apa yang dia jual kepada orang tersebut, maka penjual asal tuang dia boleh membatalkan balik penjualan hak yang sebelum daripadanya. Baik. Bab ni kita hurah dah pada minggu lepas. Pada minggu lepas kita hurah dah bab ni. Jadi malam ni kita akan hurah sikit lagi ataupun kita akan sebut sekali lagi supaya kita faham hadis yang kita bincang pada malam ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok berkenaan dengan jual beli ni, harga barangan, kalau kita baca sejarah sekalipun, start daripada dulu sekali, harga barangan ni dia naik turun adalah dengan melihat kepada kalau barangan tu banyak, kalau barangan tu banyak dia jadi harga murah. Kalau barangan sikit, orang nak banyak keperluan, orang pakat nak barang, orang pakat memerlukan barang, barang akan jadi mahal. Begitulah keadaan start daripada sebelum daripada ni. Dulu-dulu pun begitu. Start daripada dulu lagi begitu.
Barang-barang di pasar ni kalau barang banyak jadi lambokang barangan, dia akan jadi murah lalu lah. Kalau barangan tak ada orang nak ramai, maka jadi mahal. Jadi bermakna barangan siapa di pasar ni harga dia tidak samalah. Kadang-kadang minggu ni naik, kadang-kadang minggu ni turun, kadang-kadang minggu ni naik. Contoh kita kata lada, timun, tempat kita terung, kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Minggu ni mahal, minggu ni murah. Sama juga dengan ikan, minggu ni mahal, minggu ni murah. Kalau ikan banyak, musim banyak ikan kok murah sikit. Baik, musim tak ada ikan jadi mahal. Okey, gitulah pada asalnya. Tiba-tiba katakanlah orang hak yang kapung kapung buat mari barangan untuk jual di pasar. Tiba-tiba ada orang sekat tengah jalan. Toke-toke sekat tengah jalan. Dan toke beli daripada orang kapung. Sebelum daripada orang kapung mengetahui harga di pasar. Dan toke beli saat itu dengan harga hak yang jauh lebih murah daripada harga asal. Jadi sama ada dia tipu ataupun tidak, itu nombor dua. Jadi perbuatan ini sebenarnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang perbuatan ini. Tapi kalaulah orang kampung tahu dah harga pasar, dengan cara dia tengok dalam geruk-geruk peniaga, tahu dah harga pasar tapi nak jual dengan harga tersebut, lebih murah sikit daripada dia malah nak pergi pasar sebab nak balik lalu, itu tidak menjadi masalah sebab dia tahu dah. Yang tidak boleh adalah ketika dia tidak tahu harga di pasar, tiba-tiba dia jual dengan harga jauh lebih murah daripada harga di pasar, maka hak ni dilarang oleh Rasulullah. Okey, satu dilarang. Hukum perbuatan begini adalah haram. Haram kepada siapa? Kepada toke saat ni. Kepada tuang barang saat itu dia tak tahu. Hak yang toke saat itu melakukan perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tuang asal dia, tu orang kampung tu pergi pasar tengok barang mahal. Lah, aku jual jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Pasar tu harga tolak tu separuh lagi harga-harga borong. Jauh lebih murah. Dan dia kenal toke hak yang beli dengan dia, maka boleh dia membatalkan balik jualan dia tadi. Dia ambil balik barang wimala piti, tak ada masalah, boleh daripada segi hukum. Kalau dia tak mau bagi pun, kalau sekiranya benda daripada segi hukum Islam, boleh diangkatkan perkara ini kepada pihak pemerintah, supaya pihak pemerintah masuk campur dalam masalah ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk dalam perbincangan yang lain pula, iaitu tajuk yang diletakkan oleh pengarang kita, bai'ur rajuli ala bai'i akhi. Maksudnya menjual seseorang lelaki di atas jualan saudaranya. Katanya wa anhu radhiyallahu anhu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libad wa la tanajashu wa la yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi wa la tas'alu al-mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha muttafaqun alayh. Wa li Muslim la yasumil muslimu ala saumil muslim. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang bandar menjual untuk orang pendalaman. Yang pertama, kata Abu Hurairah, Rasulullah larang orang bandar dia jual barangan-barangan orang pendalaman, orang kampung untuk orang kampung. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada minggu lepas kita sebut dah sikit masalah ni, Dan kita cerita dah sebelum daripada ni, ataupun tadi kita cerita dah, dia barangan di pasar ni ada kala ada hari harga barang tinggi, ada hari harga barang rendah. Ada hari harga barang tinggi, ada hari harga barang rendah. Mengikut banyak ataupun sedikit barang di pasar dan mengikut permintaan tinggi ataupun tidak. Begitulah. Permintaan tinggi, barangan tak ada, jadi mahal. Jadi kalau barangan banyak, jadi murah. Baik, begitu harga pasar hari ni tak sama, esok tak sama, lusa tak sama. Tiba-tiba orang bandar ni dia pergi jumpa dengan orang darat. Dia khabar kepada orang darat, orang kampung hak yang nanang ataupun orang kelaut nelayan, sebagai dan seumpamanya lah. Dia kata ginilah, aku tolong jual kepadamu. Aku jual sikit-sikit. Jadi kalau mu jual hari ni,
harga dia murah, tapi aku jual kepadamu sikit-sikit. Sebab esok mungkin naik lagi harga, lusa mungkin naik lagi harga. Maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah khabar, biarkanlah manusia mengambil ataupun mendapat rezeki sebahagian daripada mereka itu daripada sebahagian yang lain. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cuma masalah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh ulama adalah apabila benda tu, barangan tersebut manusia memerlukan. Jadi orang ramai memerlukan kepada barangan tersebut. Baik, andai kata barangan tersebut manusia tidak maksudnya bukanlah keperluan orang ramai, keperluan umum, maka hak tu tidak menjadi masalah. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau sekiranya memang orang darat sendiri ataupun orang ulu sendiri, orang petani sendiri, pekebun sendiri, hak yang memberi tawaran kepada orang bandar supaya menjual barangan tersebut secara beransur-ansur, maka hak tu tidak menjadi masalah. Kerana bukanlah orang bandar hak yang meminta daripada orang darat ataupun orang kapung, bukan orang kapung hak yang meminta daripada orang bandar melakukan perkara tersebut, hak tu tidak menjadi masalah. Jadi dipendekkan, kesalahan hak yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni adalah dua. Yang pertama sekali adalah pandai-pandai orang hak yang bandar ataupun toke-toke hak yang meminta daripada orang kapung untuk menjual barangan tersebut kerana nak menunggu harga hak yang lebih tinggi. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, ketika manusia ataupun orang ramai memerlukan barangan tersebut. Tetapi kalaulah orang kapung hak yang meminta seseorang menjual barangan tersebut, tengok harga mahal baru jual, maka hak tu tidak menjadi masalah kerana barangan itu adalah barangan dia, tidak menjadi masalah kalau begitu. Baik. Seterusnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, janganlah kamu melakukan najash. Najash ni macam hak yang kita cerita minggu lepas. Jadi apabila ada buat jualan lelong, siapa hak yang bayar harga tinggi, saya jual barang ni kepada dia. Tiba-tiba ada seorang saat itu dia naik harga, tujuan adalah untuk bukan nak beli pun, tujuan nak tipu je sebenarnya, sama ada dipakak dengan penjual ataupun tidak. Sebagai contoh kita kata ni barangan ni, jadi kita jual dengan harga lelong, siapa hak yang ambil harga bayar lebih tinggi, maka kita akan jual kepada dia. Tiba-tiba kita kata okey, siapa nak bayar? Ada seorang nak bayar 10 riyal. Okey, siapa nak akad lagi tinggi? Kita pakak dah dengan kawan kita, mu akad 15 riyal. Biar orang akad lebih daripada tu lagi. Dia bukan nak beli pun, pakak dah dengan tuang penjual. Maka hukum dia adalah haram. Itu yang dinamakan sebagai najash, hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Kalau dak pakak pun tak boleh juga. Kalau dak pakak, saat ni kita kata pakak, dak pakak pun tak boleh, saja je. Dia saja je, bukan nak beli pun. Dia nak supaya harga tu lebih tinggi lagi, bukan nak beli pun, saja je, nak kena je. Juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maksud an-najash. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah seseorang melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Jadi tidak boleh seorang dia melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Maksud dia apa? Melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya. Kita nak faham masalah ni, kita kena faham masalah lain dulu. Dalam kita beli ataupun kita jual beli, dia di sana ada istilah yang diletakkan oleh ulama, nama dia khiyar. Khiyar ni adalah pilihan untuk kita membatalkan balik jual beli tersebut ataupun untuk meneruskan. Khiyar terbahagi kepada 3. Kita sebut dulu pembahagian dan istilah-istilah yang diletakkan oleh ulama. Yang pertamanya nama dia khiyar majlis. Yang keduanya khiyar syarak. Yang ketiganya khiyar aib. Okey, kita sebut sesa. Khiyar majlis, maksud dia khiyar majlis. Khiyar majlis ni adalah apabila kita beli barang dengan seseorang, beli kereta ke, beli motor ke, dah kira beli barang, selama mana kita tidak tinggal tempat hak yang kita beli saat itu, selama mana kita tidak berpisah daripada majlis akad, maka ketika tu boleh kita membatalkan balik jual beli kita ataupun kita meneruskan jual beli tersebut. Sebagai contoh, kita pergi kedai. Ini dipanggil khiyar majlis.
Kita pergi beli kedai, kita tanya berapa yang harga tisu ni? Dia kata 10 ya. Kita pun bayar piti 10 ya. Ni kita bayar pada piti 10 ya. Dia pun bagi tisu kepada kita. Tapi kita tak keluar lagi daripada tempat tersebut. Maka bos masih lagi boleh sama ada kita sebagai pembeli ataupun dia sebagai penjual untuk membatalkan balik jual beli tersebut. Tak jadi lah nak mula pitih, boleh. Itu nama dia benda khiyar majlis. Dia khiyar majlis, dia habis dah khiyar majlis ketika mana berlaku perpisahan. Jadi pembeli keluar dah daripada tempat tersebut ataupun penjual tinggal dah tempat tersebut, maka tak boleh lagi nak melakukan khiyar majlis. Tak jadi mula, tak boleh dah. Baik, melainkan kalau penjual saat itu terima ataupun pembeli bersetuju, itu masalah lain. Baik, itu masalah lain. Tapi nak menekang, nak suruh, nak batal balik, itu tidak dibolehkan dah. Jadi kalau dia tak mau batal pun tak ada masalah. Sebab apabila berlaku dah perpisahan, maka ketika itu terjadi dah akad jual beli tersebut. Selama mana masih lagi belum berpisah daripada tempat, maka di situ ada khiyar majlis. Baik, kata Nabi SAW, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli masih lagi boleh khiyar selama mana keduanya tidak berpisah. Ni hak yang disebut oleh Nabi SAW. Ataupun setelah daripada akad jual beli dah, bayar dah piti, ambil dah tisu, maka penjual kata, pembeli kata kena, tak apa, pakai jadi lah. Apabila dia kata pakai jadi, maka tak bolehlah dia nak melakukan khiyar sebab dia telah memilih untuk meneruskan akad tersebut. Baik. Itu yang pertama, nama dia khiyar majlis. Yang keduanya nama dia khiyar syarak. Khiyar syarak. Yang mana dalam masalah khiyar syarak, mengikut mazhab Imam Syafi'i, boleh kita meletakkan syarak dalam tempoh 3 hari saja, tidak lebih daripada 3 hari tidak dibolehkan. Tapi sebenarnya ada perbincangan di kalangan ulama. Baik, kita ringkaskan. Khiyar syarak bagaimana? Saya beli barang ni dengan harga RM10, lepas tu kita bayar barang. Tapi kalau dalam benda lusa, kalau rasa tak kenang, saya tak jadi mula, saya nak pitih mula, sebagai contoh, maka hak tu dinamakan sebagai khiyar syarak. Ataupun kita kata, ambil balik rumah, ambil bayar dah, ambil barang, tapi kabur ke tuan kedai, kalau sekiranya tok bini ambil tak setuju, ambil tak mahu, tak jadi lah, itu dipanggil benda khiyar syarak. Jadi kalau penjual bersetuju, maka tak ada masalah. Sampai balik rumah, bini kata, tak ambil barang ni, beli barang ni, cari kok mahal-mahal sikit, maka boleh kita batalkan balik jual beli tersebut. Itu dipanggil khiyar syarak. Tapi khiyar syarak mesti kena bersetuju lah, mesti kena ada persetujuan. Yang ketiganya, nama dia khiyar aib. Khiyar aib ni adalah kita beli barang, kita tidak meletakkan syarat untuk membatalkan balik jualan tersebut, tapi balik di rumah penuh barang rosak, maka boleh kita batalkan balik jual beli tersebut kerana ada aib pada barangan. Itu dipanggil ada pembahagian 3 jenis khiyar. Baik, apabila kita faham bab khiyar ni, kita faham, kita nak bincang bab ni pula. Kata Rasulullah, seseorang tidak boleh menjual di atas jualan saudaranya. Seorang ni, pembeli ni, dia beli dah barang dengan penjual, tapi masih lagi dalam khiyar. Kita kata mungkin dalam khiyar majlis, mungkin dalam khiyar syarak. Khiyar majlis, tiba-tiba ada penjual lain mari bisi, berapa dia jual ke mung berapa dia jual ke mung barang ni. Kata pembeli 10 ya. Ni penjual seorang lagi, gini ya, membatal jual tu, membatal mula, aku boleh bagi kepadamu barang lebih molek daripada barang hak yang mu beli. Aku boleh bagi kepadamu barang lebih molek daripada hak yang mu beli dengan harga yang sama. Harga sama je tapi barang aku molek lagi. Maka hak tu dilarang oleh Rasulullah. Perbuatan tersebut adalah haram, tidak dibolehkan. Ataupun dia kata, aku boleh bagi kepadamu barang sama dengan harga lebih rendah, juga dilarang oleh Rasulullah. Perbuatan tersebut adalah haram. Ataupun dia kata, aku boleh bagi barang kepadamu lebih baik daripada barang hak yang mu beli tu, lebih molek lagi, lebih comel lagi. Hak tu Cina je, hak Jepun dengan harga lebih murah daripada hak mu bayar. Maka perbuatan tersebut adalah haram. Hak tu Nabi SAW larang. Itu yang dimaksud, jangan seorang menjual di atas jualan saudara dia. Jadi ketika masih lagi dalam khiyar, khiyar ni dia boleh membatalkan balik jualan, tiba-tiba penjual lain masuk.
khabar barang dia lebih murah ataupun barang dia lebih comel, untuk supaya orang ni membatalkan jual beli dia dengan penjual yang pertama agar orang tersebut membeli daripada dia. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana perbuatan tersebut dia akan menjadi penyebab berlaku perbalahan. Akan menyebab berlakunya saling benci membenci di antara satu sama lain. Ya kadang-kadang begitu je. Berlaku perbalahan. Sedangkan agama Islam cukup menekankan supaya umat-umat Islam ni berbaik, berdamai, tidak berbalah, tidak membenci di antara satu sama lain. Baik. Satu. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma pada penghujung hadis dia ada lagi. Kata dalam riwayat Imam Muslim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang juga seorang Islam memberi tawaran kepada orang Islam. Rasul larang seseorang dia menawarkan di atas tawaran orang yang lain. Maksud dia menawarkan di atas tawaran orang lain. Okey, maksud dia begini. Orang ni dak akad jual beli lagi. Cuma dia bincang dah dengan penjual yang pertama. Harga barang berapa? Penjual pertama khabar dah harga barang sekian per sekali. Lepas tu ada dah tawar menawar. Jadi kalau murah berapa, kalau harga sekian berapa? Kalau murah sikit boleh bagi berapa? Lepas tu penjual kata boleh bagi sekian-sekian. Lepas tu pembeli kata kalau amu nak harga sekian boleh ke tak? Asal harga 20 ya. Lepas tu pembeli kata minta kurang sikit. Penjual kata ambil 18 ya. Pembeli kata 15 ya tak boleh ke? Okey, penjual kata ambil 15 ya pun. Okey, sekarang ni telah bersetuju di antara penjual dan pembeli pada satu harga terhadap satu barang. Setuju dah. Bersetuju dah di antara penjual dan pembeli pada harga tertentu, pada barangan tertentu. Tiba-tiba penjual lain masuk. Dia tanya pembeli, berapa hak yang dia bagi kepadamu harga berapa tau? Hak tadi akad jual beli dah, ni tak akad jual beli lagi tapi telah bersetuju terhadap harga tertentu dan barangan tertentu. Setuju belaka dah, cuma dah akad jual beli lagi. Tiba-tiba mari penjual lain, dia kata, berapa dia bagi kepadamu harga? Kawan ni kata 15 ya. Oh, hak dia ni hak lokal hak amba hak ori yo. Hak ori yang boleh beli 15 ya. Kau nak 14 ya, boleh beli 14 ya. Dia bisik selu-selu. Sebagai contoh. Maka itu adalah perkara yang haram yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disama juga dengan saat ni kita kata penjual dengan penjual. Sama juga pembeli. Jadi pembeli dia pergi jumpa dengan penjual. Apa harga ke dia? Sama juga ni hukum disalah juga. Aku 15 ya gini bagi kat aku bayar 16 ya. Baik, sedangkan telah bersetuju di antara penjual dengan pembeli pertama di atas satu harga pada satu barang. Baik. Barang lain tak ada setu je. Kalau ada barang lain lagi tu tak ada masalah lah. Kalau dia ada setu je, maka itu juga dilarang. Sama juga ketika telah berlaku dah akad jual beli. Okey, berlaku dah akad jual beli. Okey, saya jual barang ni kepada awak 15 ya. Okey, kata pembeli, saya beli barang ni dengan harga 15 ya sebagai contoh. Tapi masih lagi dalam majlis. Tiba-tiba pembeli lain tanya, ada tak barang ni? Ada. Tak ada barang hak gini hak yang dia beli hak ni. Tak ada setu je. Pembeli pertama ada lagi dah kedai. Dia pun bisik dengan tuan kedai. Dah berapa dia mau jual ke dia? 15 ya. Dah gini ya. Dia membatal balik jual ke hamba 18 ya, membayar 18 ya, untung lagi 3 ya. Baik, perbuatan tersebut adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab-bab begini memanglah kita sebagai penjual pastinya menginginkan keuntungan yang lebih. Penjual memang dah semakin tinggi keuntungan semakin suka penjual. Semakin banyak keuntungan semakin suka. Tetapi kita kena ingat kita ada hukum. Jadi kita jangan hanya melihat kepada keuntungan sahaja, tapi kita kena tengok juga kepada dosa pahala. Jadi apa gunanya mendapat keuntungan yang sedikit tetapi dalam masa yang sama mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penting sama ada penjual ataupun pembeli, setiap mukallaf dia kena tahu hukum hakam yang berkait dengan jual beli ini. Manakah yang dilarang,
manakah hak yang tidak dilarang, manakah hak yang haram, manakah hak yang tidak diharamkan, supaya dia dapat melakukan perkara tersebut bertepatan dengan tuntutan syarak. Ada untung sikit pun, kalau orang tu mendapat keuntungan dunia, tapi di akhirat dia akan mendapat kerugian yang besar. Sebenarnya tidak ada untung sikit pun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, janganlah seorang melamar. Maksud melamar di sini adalah meminang seorang perempuan yang telah dilamar oleh saudaranya. Ini antara perkara hak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Baik, jadi ketika orang puang ni tunang orang dah. Tiba-tiba kita teruk nak masuk, nak minta. Hukum dia adalah diharamkan. Ya, kadang-kadang benda lagu ni benda orang kita dia tak tahu hukum. Sebab terpengaruh dengan cerita Hindustan. Cerita Hindustan nak nikah lela tu lari lagi pengantin. Tengok cerita Hindustan. Lepas tu pakai ikut pula. Hebat, hero. Nak nikah tu awak lari lagi pengantin. Kita tak boleh buat begitu. Hukum dia adalah haram. Salah. Dosa besar buat begitu tu. Benda tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan berlaku perbalahan. Kadang-kadang Allah Rabbi berahi sangat tengok cerita Hindustan. Tengok berahi sangat tengok cerita-cerita hak yang cerita-cerita berlakon-berlakon. Hak yang cerita gitu lah, bab cinta-cinta, bab orang ni nak nikah tiba-tiba buat lari pengantin apa semua sekali. Allah Rabbi. Jadi benda ni kita kena tahu ada hukum di situ. Begitu juga orang hak yang buat filem. You nak buat filem saat itu kena pastikan filem hak yang dibuat patuh syariah. Kalau sekiranya melanggar hukum hakam yang menyebabkan orang ikut, bukan setakat dia saja berdosa, bukan dosa hak yang dilakukan oleh orang lain, punca daripada dia juga dia menanggung sama. Baik, sebab dia telah melakukan sunnah sayyi'ah yang diikuti oleh orang lain. Dia dosa-dosa. Dosa-dosa dia. Tapi punca daripada dia orang ikut pula. Benda hak yang jahat, hak yang dia ajar kepada orang, maka dosa-dosa orang hak buat saat ni tu, walaupun dia tak kenal, tapi punca daripada dia juga menanggung terlibat sama. Ini di antara perkara hak yang penting. Macam hak yang kita khabar saat ni lah. Jangan hanya kita melihat kepada kemewahan dunia. Kemewahan dunia sedikit pun tidak dapat kita nak kita nak banding dengan kesusahan di negeri akhirat. Orang hak yang dapat bermacam-macam kemewahan dunia, tapi di akhirat dia dapat kemurkaan Allah, pada hakikatnya sedikit pun tidak ada kemewahan hak yang dia miliki. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila seorang perempuan tu telah dipinang oleh seorang lelaki yang lain, maka tidak boleh kita nak teruk nak masuk pula. Jadi kenal sungguh orang puang tu. Tunang orang tak, cara ke tunang orang ah. Cara tunang orang, bini orang boleh kita ambil lagi, usah kata tunang orang. Tu tak boleh. Hal tu hukum dia adalah haram. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan, dia ada pengecualian. Melainkan kalau sekiranya pertunangan di antara seorang perempuan dengan tunang hak yang pertama saat ni tu putus dah. Tu lainlah. Jadi dia baru putus tunang, tu tak ada masalah lah. Sebab putus dah. Kalau putus dah tak ada masalah macam ke? Bukan setakat tunang, kalau putus dah. Hak nikah dah pun kalau putus dah, cerai dah, habis dah, dah. Tak ada masalah, boleh. Minta dia, boleh. Nak nikah dengan dia. Baik. Bos setakat tunang tu kalau putus lebih lagi boleh. Baik. Cuma dia tidaklah dikatakan haram kita meminang di atas pinangan orang lain, melainkan perempuan saat itu ataupun keluarga perempuan saat itu bersetuju dan menerima pinangan hak yang pertama. Kalau belum lagi bersetuju dengan pinangan yang pertama, dak kata ya, dak setuju lagi lah, tidak bagi kata hitam putih lagi, maka tu tak ada masalah. Kita kata bunyi-bunyi dengar ada dah orang masuk merisik dia, lepas tu dia dak bagi kata, dak kata putus lagi, dia dak bagi kata putus lagi, maka tu tak ada masalah. Dia tak bagi kata putus lagi. Sebab dia? Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan nama Fatimah binti Qais. Dia bercerai dengan tok lelaki dia. Tolak tiga. Tok lelaki dia tolak tiga dulu. Maka dikhabar kepada Rasulullah. Maka Rasul khabar kalau lepas daripada habis iddah lagi,
khabar kepada Rasulullah sepatah. Baik. Jadi apabila lepas daripada habis iddah, dua orang hak yang masuk minang dia. Yang pertamanya adalah Abul Jaham, yang keduanya Muawiyah. Masuk minang dia dua orang. Tapi tak bagi kata putus lagi. Abul Jaham mari minang dia, dia tak kata putus lagi, terima ke tak. Muawiyah pun mari minang dia, tak kata putus lagi. Sebab dia nak tanya Rasulullah dulu. Dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abul Jaham wa Muawiyah khatabani." Ya Rasulullah, Abul Jaham dengan Muawiyah telah meminang aku. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyatu fasu'lukun la malalah." Muawiyah ni orang tak ada pitih, orang tak ada harta benda. Wa amma Abul Jaham fala yad'ul 'asa an 'atiqih. Adapun Abul Jaham, dia tidak meletakkan tungkat rotang kayu daripada bahunya. Maksud dia tidak meletakkan kayu daripada bahunya. Maksudnya dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah dia suka mengembara. Kan orang dulu dia mengembara, dia tak sebatang kayu pikul atas bahu, lepas tu tak buku sang di belakang, pergi mengembara. Jadi orang yang suka mengembara mu nikah dengan dia dok nikah sama je, tak ada rumah sama. Okey, ada penafsiran yang kedua adalah dia berahi suka katak bini. Jadi kayu dok atas ni sama. Suka katak bini. Baik. Maka kata Rasulullah, "Inkihi Usamah." Jadi mu nikah dengan Usamah lah. Rasul suruh dia nikah dengan Usamah. Jadi bermakna Rasul meminang perempuan tersebut bagi pihak Usamah. Sedangkan dia telah dipinang oleh Abul Jaham dengan Muawiyah. Lepas tu tiba-tiba Rasul pinangkan perempuan tersebut untuk Usamah. Ni boleh ni? Okey, kata ulama, boleh ni ketika mana boleh ni sebab perempuan ini belum lagi menerima pinangan dua orang tersebut. Orang tu memang masuk merisi, masuk meminang, tapi dia belum lagi bagi kata putus. Maka ketika tu tidak menjadi masalah. Hak tu tidak diharamkan. Hak yang haram ketika perempuan telah bersetuju. Perempuan telah bersetuju dah. Tiba-tiba masuk orang lain, teruk juga. Teruk juga. Dia pandai. Dia pandai cakap dengan mak orang puang tu, dengan ayah orang puang tu. Talah kali boleh ke dia. Hak tu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah sah ke tak? Nikah sah. Nikah sah atas pandangan sebahagian daripada ulama. Cuma perbuatan tersebut adalah haram, dosa, diwajib kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia buat begitu. Jadi kalaulah selagi sebelum daripada kita bincang selagi. Sebelum kita nak cerita hak yang selagi, kita nak bincang satu syarat lagi. Sebahagian daripada fuqaha menyebut boleh seseorang itu meminang di atas pinangan orang lain kalaulah orang lelaki ataupun tunang dia hak lelaki saat itu bersetuju. Jadi kalau tunang dia bersetuju, hak tu tak ada masalah. Bunyi kata mung mak mung pinang dah ke mung orang puang tu. Mak aku pinang dah. Dah kalau wik aku boleh ke tak? Hak yang pertama kata ambil kamu ada apa lah. Tak apa aku pergi batas. Okey, hak tu tidak menjadi masalah. Sebab tidak berlaku perbalahan. Baik. Hak yang kita nak khabar saat ni benda. Kalaulah benda pinangan orang lain tu tak boleh kita pergi pinang pula, apatah lagi kalau bini orang dah, lebih lagi diharamkan. Lebih lagi diharamkan. Jadi ambil bini orang, hak tu lagi lah dosa besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah seseorang wanita memujuk seseorang menceraikan isterinya agar dia boleh menggantikan kedudukannya. Jadi seorang perempuan dia minta daripada seorang lelaki supaya lelaki itu menceraikan isterinya supaya dia boleh menjadi pengganti kepada isterinya. Ini berlaku di zaman kita. Di zaman kita bermacam-macam berlaku. Perkara-perkara hak yang begini pun boleh berlaku. Jadi orang puang tu dia kenang kepada seorang lelaki, mungkin kawan sekolah dia. Lama dah pisah, dulu masa sekolah rendah. Pada sekolah rendah, jumpa sekolah rendah, memang mung sipang hati ke aku sipang hati ke mung. Tapi lepas daripada habis sekolah rendah, tak tahu mana mung pergi sekolah lain, aku sekolah lain, masuk universiti lain, mung universiti lain, mung kerja lain, aku kerja lain. Tiba-tiba jumpa pula. Jumpa pula. Pak kerja sama. Jumpa pula dah. Lepas tu tanya, mu nikah dah.
Hak puang dak nikah lagi. Jadi orang puang pun mulalah buat benda pujuk-pujuk supaya hak lelaki saat ni tu cerai bini dia dan nikah dengan dia. Baik, hak ni diharamkan. Jadi haram perempuan buat begitu. Baik. Okey, ni huraian yang pertama. Yang keduanya, maksud yang keduanya adalah seorang perempuan dia menjadi ataupun dia seorang lelaki dia nikah dengan dua orang perempuan. Jadi maksudnya isteri dia dua orang. Jadi dua orang perempuan ni, perempuan A dengan perempuan B bermadulah. Perempuan A, perempuan B bermadu. Tiba-tiba hak yang A saat itu khabar untuk lelaki dia suruh cerai hak B. Ataupun hak B khabar kot lelaki dia suruh cerai hak A. Maksudnya suruh cerai madu dia. Hukum ini sebenarnya adalah haram. Hukum dia adalah salah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salah belaka. Jadi suruh tok lelaki cerai dia pun salah. Suruh benda tok lelaki dia cerai madu dia pun salah. Baik. Dah hak yang betul kan ya? Hak betul kalau sekiranya tidak ada mudarat yang menimpa dia, perasaan tu bahasa dia, dah perasaan. Baik, tidak ada mudarat yang menimpa dia, maksudnya tok lelaki dia tetap bagi nafkah benda yang sama, lepas tu giliran pun okey, maka dia kena redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang kita nak mencari ketenangan, tapi kita cari jalan yang salah. Sebenarnya ketenangan yang hakiki adalah seorang itu redha dengan ketetapan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Seterusnya katanya wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqa Allah bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah rawahu Ahmad wa sahahahu Tirmidzi wal Hakim walakin fi isnadihi maqal wa lahu syahid. Maksudnya daripada Abi Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu taala anhu, katanya, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka kelak di hari kiamat Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang disayanginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Meskipun sanadnya ada perbincangan, namun mempunyai bukti ataupun mempunyai penguat yang menguatkan hadis ini. Maksudnya di sana ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini. Dan hadis ini dinilai sahih oleh sebahagian daripada ulama hadis. Kita nak faham hadis ni, kita kena faham dulu bagaimana keadaan dan suasana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hamba abdi. Ada hamba abdi. Yang mana hamba abdi adalah harta yang dimiliki oleh seseorang. Kadang-kadang seseorang itu memiliki hamba perempuan, dalam masa yang sama dia memiliki anak bagi perempuan tersebut juga hamba abdi. Kadang-kadang anak baru umur sebulan, kadang-kadang baru umur 2 bulan, kadang-kadang baru umur setahun. Jadi mak pun hamba, anak pun hamba. Dan ada sebahagian daripada masyarakat Arab ketika itu ataupun manusia ketika itu, dia menjual mak, dia tak jual anak, ataupun dia jual anak saja, dia tak jual mak. Maka perkara tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya ibu patut ada anak yang masih kecil, maka kalau mu nak jual, jual belaka dua-dua. Jangan jual salah seorang. Kalau mu jual salah seorang, jadi bermakna mu telah memisahkan di antara mak dengan anak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memisahkan di antara mak dengan anak adalah dia telah melakukan perkara yang haram, perkara yang salah. Dan di akhirat, di antara balasan dia adalah Allah Ta'ala akan memisahkan di antara dia dengan orang yang dia kasih. Jadi atas dunia jangan kita pisahkan di antara seorang dengan orang yang dia kasih, sebab di akhirat kelak kalau orang buat perkara tersebut, maka balasannya Allah Ta'ala akan memisahkan di antara dia dengan orang yang dia kasih. Kalau nak jual, jual belaka. Baik, hadis ni pada asalnya adalah berkait dengan penjualan hamba. Tapi sebenarnya pengajaran daripada hadis ini bukan khusus untuk hamba. Bahkan di zaman kita sama juga. Kadang-kadang apabila berlaku perceraian,
di antara seorang dengan seorang yang lain, maka ketika tu si suami tu anak masih kecil, memerlu lagi kasih sayang daripada seorang ibu, dia pisahkan di antara ibu dengan ayah, di antara ibu dengan anak. Dan kadang-kadang bukan ayah, kadang-kadang ayah tak ada dah, tapi nu mak tua pula nyambil cucu dia pisah dengan mak, cucu kecil lagi. Kalau misalnya hak yang besar dah tu lain lah, umur 20 ke 18 ke 19 tu masalah lain. Ni hak yang masih lagi kecil. Sama juga dengan binatang. Kita nak jual binatang ketika binatang masih lagi perlu kepada susu mak dia. Jangan sekali-kali kita buat begitu. Jangan sekali-kali kita pisahkan di antara binatang dengan ibu dia. Sebab bimbang Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan kita dengan orang hak yang kita kasih di negeri akhirat nanti. Baik. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan perbincangan kita pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.